Mana semalam tu? Bik, saya punya stand mana stand? Oh, mana? Bibik boleh tolong saya kejap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepakkan aja tu, nanti saya pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ui, basah semua. Pagi, morning. Morning, pagi. Bibik kena lap lah saya rasa. Mana ni boleh sini? Sini bibik. Tapi kena lap nanti. Hi Hasrul, thank you watching. V Home Bake Pastry, thank you watching. Saya dah baca doa tadi kan? Okey, tajuk hari ni adalah sambungan tajuk semalam. Saya jarang buat sambungan tajuk tau. Saya jarang sangat. Siapa biasa follow live saya jarang buat sambungan tajuk. Saya buat sambungan pun sebab semalam saya cerita tentang macam mana kalau kita tak sependapat dan macam mana kita nak buat. Dia sebenarnya bukanlah saya bagi tu terlampau detail sebab masa yang saya ada pun sikit je. Ni. Ada aku berdiri. Bibik cantik. Oh, tak apa, bibik cantik, tak apa. Bibik saya cantik, comel. Inilah bibik saya nak balik tak jadi ni. Ni bibik yang setia. Sama berbakti lagi, setia lagi. Okay, thank you, Bik. Okay, Waalaikumsalam. Hai Putri, Kasrina. Okay, tim saya dah masuk pagi-pagi. Syok. Saya semangat kalau tim saya ramai-ramai masuk ni. Saya ajak tim saya sekali Bukan tim saja, leader pun saya ajak sekali. Sebab hari ni cuti. So, saya cakap kalau nak berpagi-pagian, jom. Dengarlah saya dengan Tuan Najib sekejap lagi. InsyaAllah Tuan Najib masuklah sebab Tuan Najib dia solat dulu. Okay, so saya live dulu. Semalam cerita pasal dalam kita nak sependapat, walaupun taklah 100% sependapat itu. Antaranya kita kena tahu pasangan kita ni orang mata ke orang telinga. So kalau kita dah faham pasangan, kenapa kita kena kenal manusia untuk kita mudah urusan dengan manusia. Lebih-lebih lagi pasangan. So ramai tanya saya semalam, ada yang memang dia kenal diri dia. Ada yang mungkin dia pun baru dengar benda ni kan. Kalau macam bahasa Inggeris tu audio, visual. Dia orang audio ke dia orang visual? Satu lagi ada orang kinestetik. Pada saya mostly kalau orang audio tu kadang-kadang dia kinestetik juga. Cuma persen tahu tak? Kita ni adalah ada persen audio, telinga, visual, mata dan kinestetik, pergerakan. Sebab kita manusia kan? Kita bergerak tu kinestetik lah. Kalau jenis suka melompat sana, melompat sini macam anak-anak kita tu, tak tahu diam kadang kita bebel. Tu kinestetik. Tapi tak bermakna dia bukan orang audio atau orang mata. Yang kita kena faham dalam diri seseorang tu, berapa persen yang lebih. Dia ni lebih kat mana? Ada je. Macam saya, bukanlah saya ni bukan orang telinga. Kalau saya bukan orang telinga, susahlah saya nak dengar orang cakap. Ataupun susahlah saya nak tengok TV ke apa. Sebab saya bukan orang telinga. Maksudnya kita orang, semua ciri-ciri tu ada pada kita sebab kita manusia. Cuma saya nak cakap ni, mana yang lebih? Ada persen dia. Saya mengaku saya lebih mata. Kenapa nak kena faham Puan Izzah? Mata, telinga, kinestetik ni semua ni. Bila kita fahamkan, dalam Islam dah sebut, siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Tak ada lain lah. Kita nak kena faham sebab kita nak kenal Allah. Sekali lagi, niat kita untuk kita tahu tentang benda ni adalah kerana Allah semata-mata. Bersihkan niat dulu. So, bila saya tengok komen semalam, ramai tanya, Puan Izzah, saya ni orang apa? Puan Izzah, saya ni nak, macam mana nak faham saya orang mata ke telinga? Ada beberapa komen. Tak tahulah berapa banyak, saya tak kira semalam. Ramailah juga yang bertanya. Jadi saya kesian. Saya kata, alamak, tak apalah. Mereka ni betul-betul tak tahu. So hari ni kita sambung. Hari ni saja insya-Allah. Tak faham orang mata, orang telinga. Cik Adnan. Saya tidak dapat kupas secara apa orang kata? Secara kajian saintifik. Yes. Saya tidak boleh sahkan secara saintifik, tetapi korang boleh kaji seterusnya.
Okay, so yang apa yang saya bagi tahu ni hari ni pagi ni, pertama niat saya memang nak suruh kita saling faham manusia, terutama pasangan. Kedua, supaya kalau bos tu dia faham pekerja dia, kalau pekerja dia faham bos dia, kalau kita bekerja sama-sama faham rakan sekerja, ataupun kalau kita duduk berjiran, kita faham jiran kita. Jadi kita tahu jiran kita sensitif yang mana. Contoh senang. Saya ada buat nota tapi saya ingat lah. Saya ada tulis nota tapi saya guna handphone yang sama. Saya ni tak berapa mahir sangat kan nak teknologi sangat. So saya betul-betul mengharapkan ingatan. Okay, tadi saya ada tulis beberapa nota. Saya harap saya dapat kupas hari ni supaya saya tak terlupa. Saya pernah je kupas secara sana-sana sini sikit kan. Tapi hari ni memang hi tim. Tim saya dengar tu. Saya punya leader. Sebab saya kata siapa nak berpagian jom. Jom pagi ni. Dengar kita orang cerita. Pertama, kalau kita nak tahu kita ni orang mata ke, telinga ke, atau kinestetik yang lebih ke. Kinestetik saya tak dapat nak kupas lebih Hari ni dengan masa yang ada, dengan saya punya ilmu yang terhad, dengan pengalaman saya yang terhad, saya nak kupas. InsyaAllah saya dapat kupas mata dan telinga dulu. Okey? Pertama kita tengok cara tidur. Tulislah kalau korang takut lupa. Ni boleh tulis. Sebab ia memang saya insyaAllah akan sampaikan dengan mudah. Belanja love and like. Jangan lupa tekan button share. Tim jangan lupa balas, reply, komen. Setiap yang komen. Saya sedang mengajar tim saya, tim Momentum Internet untuk menjaga adab dengan rezeki. Antaranya dengan sekecil-kecil usaha mereply setiap komen tuan-puan. Komen korang yang masuk, kami, saya dan Tuan Najib sangat pentingkan kita reply komen semampu. Kita buat semampulah. Jangan cakap nanti lah komen saya tak reply pun. Sekali lagi saya cakap semampu tim saya. Bila kata semampu, kita akan cuba reply dengan bersungguh-sungguh plus semalam pun. Ada seorang tim saya nama dia Bira. Dia komen. Kan saya ada baby sekejap tu kan. Dalam live semalam boleh tengok balik lah. So dia komen sampai dia dah dilarang. Dah macam orang kata Facebook tak bagi dia komen lagi dah. Sebab banyak sangat. Sebab semalam ada beberapa tim yang tak masuk cuti kan. Saya faham semalam cuti, hari ni cuti. So hari ni kami minta ihsan. Plus kami pun nak mendidik. Kita berpagi-pagian tu banyak rahmat, banyak berkat, banyak bahagia. Saya of course saya nakkan kebaikan tu pertama-tama datang kepada tim Momentum Internet sendiri. Kita dah ada hampir 100 orang tim. Dan saya mengharapkan Allah memberkahi kita semua. Dan kalau kita nak Allah berkat, Allah berkahi hidup kita, kitalah sendiri kena ubah diri kita dulu. Sebab Allah tak akan mengubah sesuatu kaum jika kaum tersebut tak mengubah diri dia sendiri. Okay? So kat situ Allah nak suruh kita berusaha. So antaranya berpagi-pagian dan kita menjaga adab dengan rezeki. Kita insyaAllah kita akan reply komen. Okey lah, tak sabar nak dengar. Baiklah Nur Afida. Oh Nur Afida. Okey Afida. First, tidur. Okay, tulis tidur. Kalau tidur, korang perhatikan. Korang boleh tidur dengan lampu terang ke? Atau korang boleh tidur dengan suasana bising? Dia salah satu tau. Dia tak boleh lah kalau sekejap lagi sebelah tu anak bising, lepas tu lampu terang, lepas tu kau boleh tidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba dah sampai pagi. Itu melainkan kau terlalu penat sangat. Penat yang tak boleh buat bincang. Kalau saya terus buat contoh tau bagi faham. Saya nak tidur, bising tak jadi masalah. Anak saya nak 5 orang kan. Semua tengah aktif, bergaduh dan sebagainya. Plus suami saya pula alhamdulillah hobi dia buat bising. Suami saya tak masuk lagi, so saya boleh kenakan dia. Hobi dia buat bising. Kat mana bising dia? Ini gurau tau, korang jangan take serius tau. Suami saya hobi dia main Formula 1. Yang Formula 1 panggil apa? Simulator. Formula 1 simulator tu bising tau. Sama bunyi macam kereta lumba. Macam tu tau. Betul-betul suami saya letakkan simulator tu betul-betul dekat sebelah katil saya. Katil saya tidur tu, katil saya dengan suami saya tidur tu, sebelah tu simulator. Sebelah kanan simulator, sebelah kiri
dia punya treadmill. Okay? Suami saya memang buat aktiviti dalam bilik tidur kami secara maksimum. Depan saya, pentas suami saya. Dia punya green screen. Dia punya siap kamera, siap TV besar. Kalau korang tengok dia buat kelas malam-malam, memang di situlah kelas dia buat. Sampai saya pun terpaksa keluar dari bilik untuk memberi laluan kepada beliau mengajar anda. Itu ada sikit pengorbanan lah. Kita kena berkorban sikit lah Tak boleh kita nak ikut cara kita apa yang kita suka. Tapi kita nak lagi yang lain-lain yang lebih-lebih. So apa benda yang Allah bagi kat kita, ada benda yang Allah ambil. Kan? So kita tak payah nak memberat-berat. Kan? Apa yang Allah bagi tu, terima. Terima, jaga elok-elok. Macam kami punya situasi, Allah bagi kami pelanggan-pelanggan yang nak belajar online. Allah bagi tu. Allah boleh bagi kat orang lain. Tapi Allah bagi kepada kami momentum, Tuan Najib sendiri dan guru-guru, cikgu-cikgu momentum, orang-orang nak belajar ilmu online business. Dengan niat kita, kalau kita niat kerana Allah, kalau berjayalah, kalau berkatlah ilmu tu kepada pelajar-pelajar ni, kepada orang yang belajar ni, sampai dia dapat hasilkan duit, sampai dia dapat dengan duit tu jaga keluarga dia, jaga orang lain, beri sedekah dan sebagainya. Setiap satu tu saya yakin ada sahamnya kepada cikgu-cikgu momentum, kepada suami saya, even mudah-mudahan kepada saya, kepada seluruh tim momentum. Okey? Okey, sampai situ. Bila mata, saya memang tak boleh terang. Saya nak bising-bising lah. Tuan Najib nak ni, dia risau, dia takut. Tuan Najib ni orang telinga tau. Dia kena ulang sekali lagi. Tuan Najib, suami saya orang telinga. Persen kelebihan telinga pada dia lebih besar persen dia. Dia bukan orang mata juga. Maksudnya apa? Dia nak tengok saya comel hotel, dia nak tengok saya kemas, dia nak tengok rumah kemas, orang mata lah tu. Tapi persen besar diri dia telinga. Dan of course Tuan Najib ni orang kinestetik. Sebab dia antara yang saya tengok tak tidur diam. Kalau saya yang sedang bercakap dengan korang ni, saya orang mata. Persen kelebihan saya mata. Maksudnya kita mudah tertangkap, mudah ingat kalau saya guna mata saya dengan fokus. Dengan sepenuhnya. Tuan Najib mudah masuk ilmu dalam kepala dia kalau dia gunakan telinga dengan fokus. So dia kena jaga ni. Orang telinga kena jaga telinga elok-elok. Bukan jaga telinga, korek telinga dan sebagainya. Jagalah persekitaran telinga. Jaga muzik-muzik. Jaga cara-cara orang bercakap. Kena yang elok-elok. Jaga telinga dia. Kena dengar Al-Quran selalu. Benda-benda yang mendengar. Macam saya, cara saya menjaga mata. Saya suka saya tengok Al-Quran. Saya memang kalau baca Quran, saya tak guna handphone. Saya memang kena ada senaskah Al-Quran di tangan saya. Baru saya puas. Baru saya puas. Dia macam mata ni, dia nak memuaskan mata dia. Suami saya tak perlu. Suami saya guna handphone, baca Quran, settle. Saya tengok kan, saya perhati. Mula kita ingat macam, orang mata ni, dia suka tau salah sangka pada orang telinga. Plus orang telinga pun sama sebenarnya. Saya selalu sangka macam, kan biar pegang Quran, dapat pahala Quran, membebel dalam hati kan. Tapi bila saya dah faham, saya kata tak ada salahnya. Tak ada salahnya apa yang orang telinga buat. Dan wahai orang telinga, tidak ada salahnya apa yang orang mata buat. Sebab masing-masing buat benda yang bagus, tapi mengikut cara dan kapasiti yang Allah dah tetapkan. Siapa yang tetapkan mata telinga ni? Allah Ta'ala. Kena ingat tu. Okay? Kalau apa-apa nak salahkan, kenapa aku orang mata aku nak ajar orang telinga? Kalau orang telinga tak ada cakap direct, orang telinga jaga mulut. Hello. Allah Ta'ala, dia jadikan kita macam tu. Dia jadikan kita berbilang kaum, pelbagai jenis kulit, pelbagai dialek, pelbagai bahasa, duduk di pelbagai negara, di dalam pelbagai musim. Semua Allah jadikan untuk kita, manusia, hamba dia, saling berkenal-kenalan. Kenapa nak berkenalan? Tak kenal maka tak cinta. Itu senang. Yang pertama kita kena cinta Allah. Sebab itu kena kenal diri, baru kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, maka kita akan cinta Allah dalam-dalam. Okey, kita teruskan. Bila nak tidur, siapa angkat tangan, siapa dia akan paling-paling dia akan letak satu kain. Dia akan tutup mata dia. Saya jadilah. Saya jumpa apa-apa kain pun, kalau saya kat hotel ke, kalau saya dekat, even contoh kalau saya tertidur dekat Dewan, dulu saya selalu ikut suami saya pergi kelas kan. Waalaikumsalam, Bariah, maaf saya tak sempat nak apa orang kata? Meraihkan
Orang yang bagi salam hari ni lama sikit sebab hari ni dah sebanyak nak terangkan, takut nanti tak cukup masa. Waalaikumsalam semua yang Allah sayang. Assalamualaikum kepada semua yang mendengar pagi ni. Termasuk tim saya. Apa tadi saya cakap? Masa nak tidur. Masa nak tidur, saya akan ambil apa-apa penutup mata, tak kisah. Even kalau ada stokin sebelah tu atas meja, ke mana-mana saya ternampak. Kita dah ngantuk kan? Kita dah terbaring. Tapi macam alamak ada lampu sikit lah. Oh, kita tengok suami kita tengah nak membaca ke ataupun tengah buat kerja ataupun perlu lampu tu. Lampu tu perlu. So saya tu jumpa stokin pun, saya ambil. Saya tengoklah celah mana yang tak berbau. Stokin bukan busuk sangat pun. Stokin bukan kita macam budak sekolah dulu tu. Balik sekolah stokin busuk, tak. Stokin kita wangi je, insyaAllah. Kita dah besar-besar ni pandai jaga diri. Pandai jaga kebersihan. Jadi stokin kita pakai tu pun bukan bau busuk pun. So saya letak. Saya akan tertidur dalam masa beberapa saat saja. Dengan nyenyaknya. Dengan sedikit dengkurnya. Dengan nanti suami saya kalau dia masuk, Bi bukan berdengkur sedikit. Lama dia tak masuk lagi. Dengan mimpi, semua. Saya dah tidur nyenyak. Hanya dengan sehelai. Sehelai kan panggil. Kalau stokin 2 sepasang. Sehelai kain. Walaupun stokin. Okey? Tu saya. Saya mementingkan kualiti mata. Mata saya kena betul-betul gelap. Saya boleh tidur. Suami saya, janganlah korang bising masa dia nak tidur. Mencabar kat mana? Anak-anak. Kalau dia tengah main simulator tu, of course lah dia buat bising. Sebab dia belum nak tidur. Tapi bila dia nak tidur, bila dia balik kerja penat ke, bila dia balik travel penat ke, saya kena jaga-jaga. Dulu-dulu saya geram. Saya kata, macam mana aku nak bagi budak ni diam? Budak-budak memang bising. Cakap hari ni, lepas 2-3 saat bising balik. Marahlah macam mana pun. Diam, Abi kata diam, Abi nak tidur. Contoh nanti budak-budak diam. Abi marah. Semua diam. Tak ada makna. Lepas 5 minit, lepas 2-3 minit, macam tu. Sampai saya terpaksa tutup pintu. Tutup pintu bilik tidur, tutup pintu bilik anak. Dah nak bising dalam bilik. Abi nak tidur. Kalau ada waktu-waktu tertentu, 2 waktu yang saya kena jaga. Janganlah anak saya bising dan saya sangat stres waktu tu tuan-puan. Serius saya cakap. Waktu suami saya nak tidur, saya nampak dia penat nak tidur. Tak kira pukul berapa. Kalau dia kata penat siang, dia akan tidur siang. Dia penat sangat lah tu. Sebab kami berdua jarang tidur siang. Kecuali kita terlalu penat sangat. So saya akan jaga-jaga. Saya akan BY. Dulu saya tak jaga-jaga pun sebab saya tak faham benda ni. Saya sampai salahkan lagi. Orang mata selalu salahkan orang telinga. Apalah. Bising sikit je pun tidur je lah kan. Masa tu saya belum faham. Janganlah marah saya orang telinga orang telinga kena betul-betul pastikan telinga dia ni dalam suasana yang sangat aman. Sangat selesa. Kalau nak tidur sangat diam. Itu orang telinga. So lepas saya perasan, saya tahu benda tu. Saya memang take serius benda tu. Saya akan marah. Saya akan macam tu. Sampai saya nak stres lah. Yang kedua, tadi waktu suami saya nak tidur. Yang kedua, kalau suami saya buat kelas. Sebab itu bila saya dengar je, saya suka tanya suami saya, malam ni ada kelas tak? Malam ni ada kelas tak? Sebab bukan saya kisah dia nak buat kelas lah pagi, petang, siang, malam. Tapi saya kisahkan, penatlah aku malam ni. Apa kerja saya tahu? Kalau kelas tu 2 jam, daripada pukul 9 hingga pukul 11 malam, saya punya kerja dah jadi macam askar. Shh! Oh, diam! Diam! Umi kata diam! Tapi kita bukan jerit lah sebab nanti takut suami saya dengar kan. Saudara saya sama juga, saya pun buat bising. So kita akan macam kejap bangun tengok anak. Kejap nanti kan anak saya sampai cakap apa? Apa Umi ni marah-marah pula ni? Stresnya aku dah lah aku ni. Nak kena jaga korang ni jangan bising. Lepas tu korang peli pula Umi ni. Kenapa marah dengan tak ada perasaan budak-budak ni? Budak-budak ni dah biasa nak najis asaduk. Kan? Dia dah biasa hidup. Kejap mak bapak dia tak ada. Kejap mak bapak dia buat kelas. Kejap mak dia jadi singa. Apa tu pada dia macam budak. Lagi tak faham yang bapak dia perlukan suasana yang aman, damai, sentosa, senyap, sunyi. Nampak tak stres tu di situ. Jadi, sampai kadang-kadang saya dah stres sangat. Ada satu malam tu, saya panggil Bibi. Bibi, tolong Bibi naik atas. 2 orang naik atas, tak payah buat apa-apa. Nak main handphone pun boleh. Cuma objektifnya jangan bagi budak bising. Saya nak tidur. Tu saya dah stres dah tu. Saya tidur, saya tinggal, saya tidur. Saya fikir, dah lah tu kau buatkan diri kau ni menua.
Tak masal-masal kan. Asyik nak marah anak je kan. Dah laki kita buat kelas setiap malam. So takkanlah hari-hari setiap malam saya nak menua. Asyik nak jadi singa je kan. Jadi kita passing lah. Tugas singa tu kejap saya, kejap bibi. Gitu. Okay. So itu tidur boleh faham tak? Tidur suami saya suka yang sunyi. Sepi. Dia boleh tidur. Kalau tiba-tiba dah tidur. Ni cerita kelakar saya nak cerita lepas ni. Siapa nak dengar? Kalau dia dah tidur saya ni minta maaf lah. Saya tak ada niat pun nak burukkan diri saya sendiri tau. Saya nak mengajar. Bila kita nak mengajar, saya bagi contoh diri saya lah. Kan saya bagi contoh korang kan, korang kecil hati. Saya ni ada masalah angin dalam badan. Okey? Jadi, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Allah marah saya ni. Saya berniat nak mengajar tau nak mengajar bagi faham. Kita ni orang awam tau. Okay, saya anggap saya dan kita semua orang awam. Okey? Saya banyak angin. So, bila kita banyak angin, kita mudah apa? Saya nak cakap pun malu. Kita mudah buang angin. Senang cakap bahasa mak-mak kita lah. Kentut lah weh korang. Korang kentut tak? Kentut kan? Aku pun kentut. Normal kan? So, janganlah gelak kan? Tak gelak tak salah So, saya mudah kentut. Buang angin. Buang angin kita tu didengar tau. Dengar. Sebab angin dia tak ada bau insyaAllah. Dia tak ada bau. Kalau kita jaga makan, kita tak makan benda bukan-bukan, insyaAllah kita kentut pun tak ada bau. Minta maaf saya cakap bahasa ni minta maaf sangat. Kita buang angin, saya guna bahasa lembut lah. Buang angin pun tak ada bau. Tapi, saya buang angin, kucing tak mau kacau. Alah, kelabu ni. Saya pegang air saya. Kita buang angin tu ada bunyi. Dia tak ada bau tapi ada bunyi. Aduh, untuk korang kan nak ajar ni. Aku kena bagi tahu bagi jelas ni. Tahu tak? Kadang-kadang saya akan pergi buang air kecil lah malam-malam. Pukul 3 ke kan? Pukul 2:30. Kalau dulu-dulu lagi lah waktu ada anak. Bunyi lah kita kentut. Kita buang angin. Nak tahu tak? Saya sangat geram. Dulu saya geram gila tau. Berlama saya geram bertahun. Bila saya dah tahu, baru saya tak geram lagi dah. Sebab tu kita kena kenal pasangan kita supaya kita tak ada nak marah lebih-lebih sangat. Kucing, janganlah kacau air ni. Alah kucing. Bebek. Nanti dah sepak air ni. Dah kata dah. Mani ambil lah. Bukannya Muris kacau saya live, kucing. Tak apa, simpan dulu nanti saya minum. Kucing kacau saya live. Terima kasih. Okey. Tahu tak? Saya ni siap kena. Dulu-dulu saya tak faham asal saya kentut je, dia terbangun tau. Saya kata, weh, kau tengah tidur nyenyak kot. Tengah berdengkur lagi kot. Tuan Ajit tengkur tak kuat lah. Tengah berdengkur maksudnya dah nyenyak tau. Boleh terbangun. Saya kata, bangun. Lepas bangun, of course dia marah saya. Sebab tak tahu tu adalah bunyi angin. Saya keluarkan. Saya macam, kau kan? Tengah tidur nyenyak pun boleh bangun kalau bunyi kentut. Pelik betul lah telinga saya. Orang buat labur matum sebelah pun. Turunkan labur Hiroshima ke apa kan. InsyaAllah lah saya boleh tidur tak bangun-bangun. Telinga saya ni saya tak kisahkan bunyi apa benda bunyi pun. That's why betul lah orang tu kata. Ada pepatah telinga kuali. Telinga saya memang gelar, suami saya tu telinga kuali. Orang cakap lah slow macam mana pun dia boleh dengar. Saya kata, dengar? Bukan tadi kita cakap slow-slow ke? Saya cakap apa nak heran. Bunyi kentut saya yang slow tu pun dia boleh terjaga dari tidurnya nyenyak. Pukul 2-3 pagi. Takkanlah bunyi kita bercakap dia tak dengar. Gitu. Telinga dia, kekuatan telinga dia Kita kena tahu orang telinga silalah. Tolonglah orang telinga. Tutup telinga tu masa tidur, kesian pasangan yang nak buang angin. Tahu? Lalas, sampai saya ni dah fobia. Kena marah lah. Of course kena marah kalau saya buang angin. Sebab kejutkan dia tidur. Saya cakap kan, dia ingat buang angin ni boleh tahan-tahan Boleh macam, tak payah buang angin nanti suami aku bangun. Saya cakap dengan dia, bang, kalau saya tak buang angin, saya sakit badan lah, angin tak keluar. Bertahun saya nak fahamkan benda tu. Sampai kadang-kadang saya punya fobia tau. Ni saya cerita ni, hari ni saya boleh gelak sebab saya dah faham dia. Dulu-dulu saya punya fobia, asal saya nak bangun, buang angin je. Tak kira pukul berapa pagi. Saya keluar lari bilik lah. Saya keluar daripada bilik, saya lari. Sejauh-jauh yang boleh. Sebab saya tak nak dia bangun dan dia marah saya. Tapi kan, sekarang kan, sebab dah faham, waktu mungkin kita dah rumah tangga dah matang kan. Kalau saya buang angin tu kan, saya sebelum dia marah,
Saya akan cakap, bang, sorry bang, Mi sakit perut. Saya cakap je macam tu. Saya macam dah tak ada perasaan dah. Nak marah-marah lah saya katakan. Sebab saya lately ni ada masalah, tak tahulah kan. Biasalah kita orang berniaga kan. So angin tu tak tentu pasal kan buat hal. Tapi insyaAllah saya cakap dengan korang tak ada bau insyaAllah. Sebab saya jaga makan kan. Cik, puji diri sendiri. Okay, settle, tidur. Padahal ada 7 lagi poin. Nasib korang lah lambat aku explain lagi ni. Tidur memang tak boleh. Orang telinga jangan bising, orang mata jangan terang. Sebab itulah saya teringat saya pernah bergaduh. Tak saya nampak suami saya tu. Tu. Tak payah nak nyorok. Sayang, tadi baru cerita sayang. Sayang akan marah kalau Bi buang angin kan sayang? Rupa-rupanya saya orang telinga. Dulu Bi pelik. Kenapa saya ni asal Bi buang angin saya terbangun. Asal abang tidur dan nyenyak Bi buang angin abang terbangun. Abang sebenarnya kalau abang tak buat kerja ni sekarang ni trainer, mungkin abang buat kompos lagu. Buat audio. Jadi saya peka dengan bunyi-bunyi. Saya kalau buat dia training apa saya dengar pun ada noise. Sure. Tak boleh ni. Dia ni kan. Tapi kan sekarang kita ni nak orang dengar tu puas. Sayang, sebab kelebihan saya telinga sayang. Saya memang nak telinga saya puas. Dan orang telinga nak orang telinga orang lain pun puas, aman dan damai. Okey, tadi tentang tidur. Kedua, bolehkah saya main simulator Formula 1, Bi boleh tidur nyenyak? Tak, sebab tu saya pakai ni sekarang earphone. Tapi Bi tak kisah sayang. Headphone. Orang telinga ada kisah, dia nak jaga telinga Pasal orang lain. Pasal bunyi enjin tu. Macam tu lah. Sedap bunyi dia. Dia boleh dengar dan dia boleh explain bunyi tu. Betul, masa saya kawan lagi saya pelik. Dia ni kan kalau cerita buat bunyi ah. Tapi saya seronok lah. Kalau saya jadi orang, jatuh, gerbu, boom, bang. Dia ni saya ada bunyi sound effect. Dia ada sound effect, betul. Maksudnya kita kat situ auditori lah. Auditori, yes. Tapi dulu abang visual juga sayang asalnya. Tak, maksud B, karakter, maksud B sayang, semua ada. Sayang mata, telinga dan kinestetik. Mana satu yang kuat? Tapi mana satu yang kuat. So saya ikut pada auditori lah. Kalau macam dia soksek-soksek kat belakang, walaupun saya tengah bual dengan orang, saya boleh dengar. So jangan mengumpat depan suami saya. So kalau mengumpat belakang saya ke tepi dengar, kanan ke, walaupun saya tengah borak dia dengan dengar. orang lain, dia tengah borak lain ni, pak, saya boleh. Yang tak dengar tu saya. Okay? Saya boleh dengar. Okey, tu tidur So dah faham dah, diri tu mana satu. Tak faham lagi. Yang kedua, waist. Tulis, waist. Waist, suami saya, dia orang telinga kan? Dia akan marah kalau waist tu tak keluarkan suara. Kenapa dia tak cakap turn left tadi? Kan dah abang dah terlepas. Saya ni orang mata. Kita tengah buat 200 lebih, mana nak tengok? Saya orang mata Saya mengata nampak? tahu. Biasalah orang mata akan mengata orang telinga akan mengata orang mata sebab tak faham. Apa benda lah dia ni? Tengok je lah waist tu. Tak payahlah mengharapkan suara. Dah kalau dia tak dengar suara, kan boleh tengok. Saya kata. Saya pula. Saya cakap, tak ada suara lagi bagus. Buat bising telinga aku je. Saya akan tengok waist tu. Saya akan tengok. So tak boleh tak tengok. Jadi kalau sama saya pegang, bang, buat sini bang. Abang letak kat depan mata saya ni. Itu. Lama-lama saya dah buat waist kan. Saya tahu, daripada waist tu dah saya macam trigger. Saya kata, rupa-rupanya benda tu tak boleh nak dimarah. Rumah kita pula, dia tak nak percaya suara tu. Memanglah. Bukan tak percaya. Bukan bang. Dia tengok gambar tu. Lain bang. Bukan tak percaya. Bang. Dia macam, kalau dia dengar tu dia kurang sikit. Jadi kita faham lah. Maksudnya dia ni nak kena tengok. Kena saya tengok. So kadang waste tu saya tolehkan je. Jangan tengok. Baru saya puas. Kalau tak kita jadi waste time. Plus kalau dia nak diam lah. Tak payahlah dia kata, be break. Aku memang macam macam tu. Okay, waste dah faham. Waist, siapa korang suka tengok waist tu berbanding suka dengar, korang adalah orang mata. Kalau korang ni tak kisah, tak tengok waist pun tak apa. Pastikan visual. Visual dengan auditory. Kan, auditory. Kinestetik tu orang yang bergerak. Bergerak macam anak kita tak tahu dia Muhris. Muhris is kinestetic man. Abang pun bergerak sayang. Kamu dah tak bergerak. Saya tak bergerak. Tadi bagi tahu dia orang abang tak bergerak. orang yang memang tak bergerak terus. Macam tu. Saya kurang sikit kinestetik. Contoh kalau pergi hotel, saya suka lepak kat hotel duduk diam-diam. Paling tak shopping sebelah. Kalau saya suka tak ada tempat shopping saya takkan keluar. Kalau abang pergi hotel masuk mana? Gym. Tu bergerak. Makan dia sebab dah makan kat kafe. Bergerak, okey? Tu makanan otot. Dan suami saya sangat suka permainan yang menakutkan. Apa sayang? Roller coaster? Yes. Kita dah naik saya boleh bergerak duduk diam kat bawah. Formula Rossa, roller coaster paling laju dalam dunia kat Abu Dhabi itu. Saya naik. Saya naik 4-5 kali sampai macam duduk. Macam dah bosan. Saya cakap, can you lajukan sikit. Give maximum speed extra. Tapi saya tak boleh macam tu lah. Siapa macam saya? Suami saya, anak-anak kami semua ikut dia. So saya sebenarnya bersyukur juga. Saya dulu sebenarnya tak laju sangat saya. Tapi bila anak-anak saya ajak je, lama-lama kita pun anak-anak terikut sekali. Dahsyat, Kita trigger anak sikit, anak trigger kita. Sama juga macam dalam bisnes kan. Kadang kita trigger orang sikit, lepas tu orang tu trigger pergi balik.
Apa ni orang Jawa cakap give and take. Lah. Orang Jawa cakap give and take. Sampai kita bagi orang. Kadang-kadang kan macam kalau orang bagi semangat, kita bagi semangat kat orang. Lepas tu dia bagi semangat kita. So dia spark dia tu, woi dahsyat. Betul? Macam tu lah. Sama juga kita visual auditory, sama juga kita spark dia spark kita. Kita tahu kat mana dia punya strength. Dia pun tahu kita punya strength kat mana. Kita faham kelemahan, weakness, dan kita bagi dia ruang untuk sama-sama dia improve lah. Tu je Betul. benarnya. Tak Dan boleh kita- nak cakap, kenapa lah bang ni tak boleh tidur bising? Kenapa lah yang tak boleh tidur terang? Dulu tak faham memanglah. Macam tu lah. Tapi Kalau bila sebab dah tu faham- kalau lampu, saya suka sama-sama. Orang masa kalau boleh, dalam toilet pun dia nak ada spotlight. Itu kalau saya tak tidur. Kat Saya nak toilet kena bowl. baca buku. Ah. Ni yang ketiga. Visual lah tu Orang sayang. mata Dia kena nak cahaya terang-terang. kena baca buku dan kena bukan suka baca buku dan kena pastikan cahaya terang untuk dia cukup mata dia membaca dengan sangat jelas dan Saya kadang-kadang pakai lilin tu cukup. suka lampu merah. Lilin je. Saya kata nanti bapak saya ajar dulu Lilin. mata nanti boleh buta tau baca mata buku saya tak kat lampu rabun. merah. Sayang, Terang mata saya saya ni. bukan dah buat dengan pemaya sayang. Terang mata. Kan? Buktinya, walaupun saya rabun, saya masih 100 daripada saya sekolah sampai sekarang. Sebab saya jaga kualiti mata tu. Kualiti mata tu tahu. Tapi dia Getik-getik. visual masaknya daripada jauh dia tak bang. Bang siapa tu bang? Saya juga kena tengok kan. Siapa tu? Cik Tipot katanya. Taklah tu masalah kes takut nak buat laser. Dua, tak bawa cermin mata. So jangan marah yang tu. Suami saya ada. Dia tolong bagi tahu. Suami saya dia suka belajar. Sebab kelebihan dia pada telinga. Dan dia boleh dengar podcast. Dia boleh dengar, boleh belajar dekat dekat mana saya belajar PhD tu? Online. OUM. OUM, pensyarah dia. Semester 3 sekarang ni. Berjam kelas tu. Saya sampai tertidur. Time dia belajar. Business research. Saya cakap, ya Allah, saya konon nak belajar lah juga benda dia belajar PhD tu kan. Tapi saya tahu-tahu dah pagi. Bang dah habis kelas ke bang? Sebab dia boleh bertahan belajar dan sebab tu saya support dia belajar dengan Dr. Azizan. Sebab saya yakin dia gunakan betul-betul peluang saya support dia belajar tu. Saya rela dia kena tinggal dan sebagainya tu. Sebab saya tahu dia akan InsyaAllah, gunakan Abang dah buktikan. sepenuhnya. 2 semester CGPA 3.54. Sayang, InsyaAllah. itu muka... Assignment. Kan kita buat based on assignment. Tapi yang bulan untuk semester ni tak ada exam lah. Cuma assignment je lah. Sebab 2 subjek. Business Tahniah, sayang. research lah untuk nak Tahniah. buat dia apa. Saya tumpang bangga. Ready untuk nak buat Viva nanti. Saya ramai suka suruh ambil master. Jawapan saya dalam hati, kirim salam. Saya Dalam nak hati, sponsor ya. pun tak nak. Kan? Sebab saya takut saya membazir duit je nanti. Saya kata untung. Saya cakap apa? Untungnya aku masa belajar, masa muda dulu habiskan ijazah. Jadi aku tak adalah kepingin nak master ke PhD. Dia ikut masing-masing. Suami saya, dia memang suka sebab dulu dia tak dapat habis. So dia nak buktikan sesuatu pada diri dia yang dia boleh sebenarnya. Dan plus memang dia boleh. Memang satu Master lagi pun dah sayang. settle. Bila kita nak grow company kita besar, kita nak kena ada knowledge sebenarnya. Sebab tu saya ambil DBA. Sebab DBA belajar benda yang trending semasa. Benda relate macam contoh kita belajar hari tu tentang advanced management ni kan, advanced management punya topik. So kita belajar mengenali generasi X, Y, baby boomer, generasi Z Ya, sekarang, tak ya. generasi Saya pun iPad. tak tahu. So bila kita belajar tu, macam maksudnya setiap generasi tu cara kita nak approach team pun berbeza. Betul. So kat tu yang kita belajar. Keduanya, sangat penting bila ada satu company yang grow ni, bila kita nak katalah kita plan untuk one of the kita punya syarikat ni nak public listed lah, nak syarikat, nak listed kan. Investor akan tengok tau how educated dia punya pentadbir. Ya. Owner dia, team dia, Ada adakah tulis mereka ni ada sijil, education tak? Dia nak tengok dia punya Tahap macam pendidikan resume. tertinggi, yes. Dia tengok, oh okay, kita yakin dengan company. Maksudnya dia yakin company ni boleh pergi. Itu sedikit pengetahuan. So bila saya ambil DBA, our leaders dia start ambil master, yang ada diploma dia start ambil degree. Betul. Jadi benda tu memberikan orang kata spark tadi. Tadi orang Jawa cakap apa? Give and take. Give and take. Kita bagi dulu, leader kita sambut, oh aku pun, leader aku pun, Tuan Najib sibuk-sibuk pun pergi belajar. Habis aku ni macam mana? Aku pun nak kena ada masa depan yang bagus. Aku nak berjaya, kena belajar. Satu lagi saya nak share Itulah benda lebih best. kurangnya, Benda kan? best ni sayang. Suami saya, dia kena ada suara yang lembut-lembut sahaja. Abang, Saya abang duduk. Abang Saya pusing penat? sikit. Boleh tak abang duduk ni? abang nak air tak? Abang tadi penat kerja Ada kena bahasa macam tu. Dia tak boleh bahasa, "Ai bang, okey bang. Bi nak lepak jap abang rehat kat atas Itu confirm. Confirm dia akan cakap, bini aku dah tak sayang aku, dia dah abaikan aku. Dia kena bahasa yang lembut. Dia punya maksud sama. Yelah. Bagi- Dulu saya tengok abang Dia dah Omar yelah sama tu. Puan Izzah, dia order burger. Bang,
Bang. Oh, bang. Burger 3, bang. Mana ada lebih-lebih Aku macam tu? tengok budak tu yang dah cair. Bukan burger tu yang masak. Aku rasa macam mengira Serius, budak. serius demi Allah saya tak Ha. tahu tau macam mana nak cakap. Kadang-kadang kita. Bila Bang, kopi kita. Saya pun bang ke babom. Babi kan cakap, abang nak kopi ke teh? Ha, tu lah cara cakap. Dia saja je dramakan benda tu. Kadang-kadang anak tengah buat hal kat situ. Jadi kita jadilah sikit tempiasnya kan. Kau faham-faham je lah. Time tu lah anak kita kencing kat tepi tu. Berak tak cebok lagi. Tak, sebenarnya saya tak je saya Tadi- cakap. Habis saya nak cakap apa kalau nak beli burger? Dia ajar. Bang, burger burger. satu. Bang, bergedil. Saya kata, oh macam tu. Saya tak tahu you all. Jadi jangan marah. Kita jangan marah pasangan kita je. Kita Saya tanya rasa dulu. abang Tahu tu tak macam nak terlupa. cakap nak beli Terus- burger macam mana? Terlupa macam mana nak buat burger tu. Dia pun lupa macam. Cair dah. Bang. Dia macam lapar harkat. Saya macam, Bang, tajuk saya burger. kan dengar auditori. Bang. Mana boleh. Aku rasa nak bang. Lebih-lebih. Allahu Akbar. Okey, saya Gurau, dah tak gurau. beli Mana burger star lagi. tak ada belanja Dah star hampir ini? 10 tahun saya tak beli Mana burger. star? Yes, star dah Sekecil turun. dah. Ni budak kinestetik dah turun ni. Yeay. Wah. Hari-hari kacau orang. Manakah? Okey. Okey, nak buat Saya live. pula, Cepat kau pergi buat live. saya suka tengok Bye, muka bye, bye, yang bye, bye. seronok. Cepat, bye-bye. Muka Bye, yang bye, happy. Bye-bye, hebat. Dia tak cakap pun tak apa, tapi muka kena happy. Saya pula ditakdirkan suami saya ni busy, kerja. So bila dia tengah bekerja dan banyak fokus dalam pekerjaan, jadi muka dia serius. Jadi saya ni sebenarnya dia tak ada kena-mengena pun nak sakitkan hati saya. Tapi saya ternampak muka dia serius tu, saya terus cakap, Okey, nak pergi mana? apalah 24 jam muka serius. Belakang, ikut belakang. Tak nak bagi muka yang apa penyayang dan pengasih, saya kata kan. Ya. Jadi benda tu isu tau. Tapi bila saya dah faham, saya kata memanglah muka kena Okey, serius. tu. Kotor kan? Dah dia Masuk tengah kaki. buat kerja. Cuci kaki. Ataupun memanglah muka dia serius sebab dia tak tahu pun Eh. betapa pentingnya orang mata ni melihat wajah yang manis dan membahagiakan. Apa Saya tu? dulu cikgu tau. Saya Siput. tak kisah langsung budak bising Siput. sebenarnya. Sebab saya suka waktu budak bising, Kotor dia laki. kan happy. Macam tu kan? Kotor. Tapi yang buatkan saya stres kat mana tahu? Guru besar lalu, pengetua lalu, saya pernah mengajar sekolah menengah kan. Pengetua lalu time tu lah nak murid saya bising, sebising-bising tidak. Kena panggil lah. Puan Izzah, nanti anak-anak tu, anak murid jangan bagi bising sangat. Saya kata dalam hati saya sempat melawan. Dah main musim pendidikan seni, takkanlah diam. Mana boleh, tak berkembanglah otak budak kalau nak diam je kan. Melawan. Tapi sebenarnya, sebab saya orang yang suka tengokkan keceriaan. Saya suka tengok orang yang happy-happy. Bising saya tak kisah. Tapi mungkin guru besar atau pengetua tu orang telinga. Jadi dia kena suasana yang sunyi, sepi. Belajar pun pada dia masuk agaknya kalau sunyi, sepi tu. Jadi kita, dia salah, tak salah. Saya, tak salah juga. Tak nak salah juga tu. Tapi sebenarnya, tengoklah sesuaikan dengan keadaan macam saya cakap semalam. Apa-apa pun, kita kena letakkan sesuatu pada tempatnya. Yalah, takkan saya nak biar anak murid saya 24 jam bising. Nanti ganggu kelas sebelah. Betul tak? Kalau dia dekat makmal yang tak ada kelas lain ataupun dia dekat pendidikan seni punya bilik, anak bising-bising lah. So betul jugalah pengetua tu kata jangan bising sangat. Mungkin ganggu kelas lain. Okay? So apa lagi bang? Contoh. Saya, sebab tu saya elakkan diri saya daripada membaca komen yang mengecam. Saya tak kuat kat situ sebab saya lemah kat mata. Saya tak boleh dedahkan mata saya dengan bacaan-bacaan yang boleh melemahkan jiwa. Jiwa saya cepat lemah dengan mata saya. Maksudnya kalau mata saya terbaca komen yang tak best, terbaca cerita-cerita yang tak best, saya terbaca. Lain kalau saya dengar. Sebab tu saya tak mengikuti sangat perkembangan news artis. Bukan saya kata artis tu tak bagus, bukan. Kan kadang-kadang netizen-netizen ni kan suka cari salah orang-orang terkenal. Antara orang yang terkenal ni kan artis. So pantang artis tu buat salah je, keluar berita tentang dia. Keluar dia punya, kadang-kadang ada yang puji, kadang kecaman. Jadi saya tak suka baca benda tu sebab dia akan mempengaruhi saya punya emosi. Dia akan mempengaruhi saya punya jiwa. Dia akan membuatkan saya bahaya kalau kita cerita tentang buruk orang. Tak kira lah guna mulut atau guna tulisan. Yang buruk tu lah orang akan tertancap lama. Yang buruk tu lah orang akan ingat lebih lama dari kebaikan dia. That's why saya orang mata, so saya takkan membaca. Dan ataupun kalau orang komenkan suami saya ke, komen Najib Asaduk ke, komen momentum ke, saya pun tak akan baca. Saya akan sekali imbas, saya kata, alamak, saya baca satu komen, saya dah tahu, alamak, ramanya kecam, saya dah tutup.
So saya lupa. Tapi kalau saya terdengar ataupun orang direct kepada saya cakap, no Puan Izzah tu tak ni. Memanglah kita marah. Bahasa-bahasa yang diguna tu kita marah waktu tu. Tapi percayalah, sekejap saja. Sebab saya cepat lupa. Apa yang saya dengar, baik ke, buruk ke, saya cepat lupa. Bagus jugalah kat situ. So saya boleh tengok orang tu marah ke tegur saya direct. Macam kalau mak mentua saya tegur, saya tak mudah kecil hati. Saya macam, betul lah, memang aku salah apa, memanglah kena tegur. Mak saya lagi kuat bebelkan saya tak mudah lama benda tu. Lain kalau orang-orang ni, suami ke mak mentua dan sebagainya, buat muka. Itulah dia kelemahan orang mata ni. Dengan saya, nak tegur apa pun tegurlah. Tapi muka tu, Izzah, pakai tu selonor sikit ni kan lagi cantik ni kalau selonor macam tu. Izzah, Allah, kenapa dah cabi ni Izzah? Kan elok kalau kurus sikit. Muka tu senyum. Mesti korang pening. Pening lah Puan Izzah ni. Takkan nak cakap pasal suruh kukuh pun nak kena muka senyum. Yelah. Kena jagalah hati orang mata. So, orang mata ni pula, kelemahan dia direct. Saya ni orang yang direct. Saya ni dah lah jenis tak reti nak menyimpan. Kalau saya nak marah tu, saya marah direct. That's why benda tu adalah benda yang saya kena kawal sekarang. Saya dah tahu tu kelemahan saya. Oh, saya orang mata. Oh, ni kelemahan saya. Oh, orang tak suka. Lagi-lagi kalau kita jumpa orang telinga. Sayang, kenapa tu? Taklah Puan tengok. Kalau orang telinga, dengar. Kalau kita bercakap dengan orang mata sesama mata, kalau bercakap, kita jarang tahu sentap ke atau apa. Sentaklah 1-2 minit, lepas tu settle, hilang. Lepas tu balik, macam tu. Dulu alam pekerjaan kan, saya selalu menyentap penolong guru besar saya. Alhamdulillah, tanpa saya tahu, saya rasa dia orang mata. Sebab hari ni kita orang bergaduh teruk sampai ketuk meja. Macam tu ketuk meja, kau tahu kau ajar aku ni kan. Petang, dah boleh ngeteh. Pagi-pagi dah boleh ngeteh sama. Cakap, cikgu. Tak ada apa. Siap saya boleh kadang-kadang jumpa dia. Cikgu, saya minta maaf semalam. Tak apa, saya pun sama Orang mata jumpa orang mata, settle. Orang mata, kalau dia buat benda tu dengan orang telinga, settle tak settle. Dia lambat sikit kasih settle dan dia susah sikit nak bagi settle. Tapi malangnya, masalah kita sekarang, kita tidak betul-betul mengenal orang keliling kita. So, itu kelemahan siapa? Diri sendiri. Mungkin keterlambatan saya mengenal tim saya kadang-kadang, mengenal suami saya, mengenal family mertua, ipar-duai semuanya, membuatkan saya membuat silap. Saya menyamakan. Dan sebenarnya kita kena meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk pada orangnya. Tak boleh samakan orang semua orang. Tak boleh samakan. Tak boleh, aku tak sentap benda macam ni, kenapa dia nak kena sentap? Tak boleh. Dia kena tengok, mungkin dia kelemahan dekat telinga. Telinga dia tu kalau dah dengar ayat kita, jadi kalau nak cakap dengan orang telinga, memang orang telinga mungkin buat salah. Mungkin orang yang buat salah tu tiba-tiba tim kita orang telinga. Memang dia buat salah besar. So kalau kita dah kenal dia, dia ni orang telinga. Tapi kita nak sampaikan pada dia, ni salah. Tapi kita kena tukar tone sikit. Jadi memang tak puas lah macam tu. Tapi itulah kenapa Allah Ta'ala suruh kenal, saling mengenal. Supaya tidak berlaku cetusan-cetusan yang tidak sedap di kemudian hari. Dan benda tu sebenarnya kalau kita lebih cepat mengenal orang, lebih cepat mengenal diri sendiri, lebih mudah kita mengenal Allah dan lebih mudah kita uruskan diri kita dalam suasana sekeliling. That's why saya tahu kelemahan saya. Orang mata, siapa orang mata macam saya, kita jenis cakap direct dan kita ingat orang tak kecil hati macam kita, sebenarnya kecil hati. Kalau jumpa orang telinga, dia orang akan kecil hati. Percayalah. Dan saya kat sini live ni kan, minta maaf lah tim yang mendengar kan. Saya bagi pihak orang mata, orang-orang mata sedunia, kita betul-betul tak ada niat. Kita tak ada niat nak kecilkan hati orang. Macam mana saya percaya, orang telinga juga tak ada niat nak kecilkan hati kita atau nak buat salah. Tetapi kita ni ada masalah lambat memahami antara satu sama lain. Okey? So dah boleh faham? Korang orang telinga ke orang mata. Kalau dah faham, baiki benda tu. Kelemahan orang telinga, mereka tidak suka bercakap. Mereka takut cakap mereka tu menyakiti telinga orang lain. Kan? Kalau orang kata dari mata turun ke hati, sebenarnya ada lagi satu pepatah. Dari telinga turun ke hati juga. Sama. Segala panca indera kita ni Allah bagi mata, mulut, lidah, telinga, semua untuk kita belajar dan mengambil pelajaran. Yang itu ada dalam kitab. Saya lupa kitab apa. Saya rasa kitab Ihya Ulumuddin ada tulis. Panca indera kita Allah ciptakan untuk kita mengambil, mengutip ilmu
yang bermanfaat untuk kita dan memanfaatkan orang lain. Okay, so daripada mata turun ke hati, dari telinga juga turun ke hati. So bila kita dah faham benda tu, apa yang insya-Allah lah Allah tahu kita ni memang hati kita bagaimana, perangai kita bagaimana. Sebab tu Allah sebenarnya kan sayang. Nak borak-borak sembang dengan Dok tadi. Suami saya dia ialah Pasal training. Tak, training masa 2017. Sekarang kita apa? Train Total Leadership Mastery. Okey. Yang kita teringat kenangan tu tak boleh tidur malam, 3 hari tak tidur. Kena turun 4 pagi, balik pukul Itu 3 bukan pagi. TTT? Dia macam TTT lah, tapi tu versi TLM. Oh, Kadang-kadang pergi 2 kali. TLM. Tu cakap cek balik gambar tak jumpa. Sebab time tu nak ambil gambar pun tak boleh. So pada Dr. Azizan, dia adalah gambar sebab dia penganjur. Suami saya dia orang orang suka ambil gambar. Saya suka ambil Tak gambar. ambil gambar. Tapi gambar orang yang Tapi kita saya ambil. suka ambil gambar anak. Saya suka ambil gambar. Gambar ni. orang lah. Gambar kita orang. sendiri yang kurang. Gambar Tuan Najib, tim yang ambil. Okey. So apa lagi saya nak share dah tak ada apalah sayang. Apa pendapat saya tentang orang mata orang telinga ni? Jadi senang macam ni lah. Better understanding lah. Kita kena faham manusia tu diciptakan. Rambut pun berbeza. Hati pun berbeza. Jadi terima perbezaan. Kan betul tak? Lagilah kalau dalam pasangan. Kan sama juga dengan customer. Sometimes kita yang kena pupuk. Ada yang tanya. Tapi kadang saya tak kita senyum. Sama kita. Saya pun tak kita senyum. Senyum tu kena pupuk. Kena latih. Dulu mentor kita latih. Senyum. Tolak pasak. Tolak senyum. Senyum. Kena belajar. Dia kena pupuk. Nak tak nak, suka tak suka. Sebab orang suka tengok senyum. Macam mana pun kita fikir. Mungkin kita kata aku ni pendiam. Aku ni. No. Dalam business, in term of business, kita kena berubah untuk kita lebih jadi satu kita panggil fleksibel. Supaya senanglah rezeki nak masuk. Sebab benda tu nak kena dipupuk. Jadi tak kira lah macam mana karakter kita. Kita juga kena menerima karakter orang lain berbeza. Kalau kita boleh faham karakter pasangan orang terdekat, kita punya pelanggan yang asalnya jauh akan lama-lama makin dekat dengan kita. Bila dekat, insya-Allah sales kita pun insya-Allah dia akan bertambah-tambah insya-Allah. Okey korang. Jadi dekatkan diri dengan majlis ilmu sentiasa. InsyaAllah. Okey. Nak sambung Jaga balik. diri. Tadi Siapa yang belum abang daftar RPM? lari tadi sempat 250 sempat bakar 260 kalori. Saya punya disiplin kena 300. Kinestetik. 40 miss. Jadi kena sambung sikit. Okey korang, jaga diri. Saya harap korang dah boleh faham serba sedikit. Itu sahaja yang kami berdua nak sampaikan. Betul, kalau kita dah tahu siapa kita dan kelemahan kita, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Sebab Allah melihat usaha. Oh, dia ni usaha nak memperbaiki diri. Wah, aku dah bagi dia pattern macam ni tapi dia tahu ni ada kelemahan sikit, dia nak baiki. Itu Allah pandang insya-Allah. Sama juga tak kira kita orang mata ke orang telinga. Sebab itu Allah kata konsep asas dia apa? Memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Mudah. Dan hati kena bersih. Tak kira korang orang mata ke, orang telinga ke, orang kinestetik ke. Kalau korang ada hati yang bersih, kalau korang selalu cuci hati, bersihkan hati dengan zikir dan sebagainya, istighfar. Dan kita, sebab itu banyak lagi benda yang kita nak kenal diri kita, betul tak? Banyak lagi yang kita nak muhasabah diri kita. That's why sepatutnya kita tak sempat nak tengok orang. Kita tak sempat nak tengok buruk orang. Kita tak sempat nak judge orang yang buat salah. Kalau benda tu tidak berada dalam bidang kuasa kita. Maksudnya kalau kita berkuasa, kita perlu menentukan, kita perlu membuat keputusan, kita perlu menegur, kita perlu memberi nasihat, itu lain. Tetapi kalau maksud saya ni orang yang tak kena mengena, jiran sebelah ke, tiba-tiba kita dengar anak dia sekian-sekian, kita sibuk. Sebenarnya kalau kita sibuk meneliti lebih kurang diri kita, kita tak sempat nak tengok buruk orang lain. Okay? So apa-apa pun kena sucikan hati, kena saling memaafkan dan jangan ada penyakit-penyakit hati lah. Okay, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, jangan lupa tahu. InsyaAllah siapa dapat manfaat ni daripada sharing korang, sahamnya kita sama-sama kongsi. Okay, bye.